Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton yang dihormati sekalian, kita jumpa lagi pada hari ini iaitu Friday Live. Saya dengan Dr. Kamil, kita berceloteh tentang apa saja dan yang pentingnya ialah faedah kepada masyarakat. Jadi pada hari ini kita ada tajuk iaitu adil itu apa sebenarnya. Apa khabar Dr. Kamil? Baik, alhamdulillah. Apa tu, pada setiap Jumaat, termasuklah hari Jumaat tadi lah. Tok Khatib kata innallah ya'murukum bil adli wal ihsan. Ini tentang antara ayat dengan adil. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Tapi saya nak quotekan yang tu Imam ada sebut tiap hari Jumaat tu lah. Kadang-kadang kita pergi sembahyang Jumaat, sama ada kita tidur masa khutbah ataupun kita tak tidur tapi kita tak faham ayat-ayat Arab apa tu Imam nak kata tu. Jadi dalam ayat ini cuba bagi pengertian sikit macam mana adil ihsan ni. Latar belakang dia, ayat ni sunnah yang boleh buat oleh Umar Ibn Abdul Aziz. Ketika zaman Umayyah tu, orang Bani Umayyah naik atas mimbar, kecam Sayyidina Ali. Marah Sayyidina Ali. Kutuk Sayyidina Ali. Ini isu politik lah. Jadi, Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz, dia stop. Kita gantikan dengan ayat, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba yang dibaca setiap minggu. Sampai sekarang ini. Sunnah tu diteruskan. Jadi perbalahan politik ni? Jadi adil ni, nanti dulu, Arab. saya nak break ni. Kita lah ni duduk balas politik dah gutu lah tak? Ya. Gila londeh-melondeh antara satu sama lain. Jadi masa tu Abbasiyah dengan Amawiyah. Kutuk-mengutuk antara satu sama lain. Masa tu masa kerajaan Amawi lagi. Umar Abdul Aziz. Amawi dengan Alawiyin lah. Dengan Alawi lah. Dengan Alawi keluarga Nabi. Alawi. Lepas tu? Lepas tu, bila stop tu, tukar dengan ayat Quran tu lah. Innallaha ya'muru bil adli tu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurban, ya. Okey. Jadi hari ni kita nak bincanglah apa itu keadilan. Apa keadilan itu? Ayat tu bunyi bahawa Allah menyuruh kamu melakukan sesuatu keadilan dan ihsan. Nanti ihsan ni kita akan kait juga. Ihsan. Apa makna adil? Adil ni perkataan bahasa Arab yang sudah diterima dalam bahasa Melayu. Adil ni bahasa Melayu kata sama berat, tidak berat sebelah. Maksudnya kalau isu kalau dia kaum kita ke, dia keluarga kita ke, kita tak boleh berat sebelah. Sebab kita kena berlaku adil. Adil ni seimbang. Adil ni juga wasatiyah. Adil juga berada pada pihak yang benar. Jadi sebab itu adil ni selalu dikaitkan dengan mahkamah, dengan qadi, dengan hakim. Tapi sebenarnya adil ni dalam semua perkara. Misalnya untuk diri kita, kita kena adil. Kena bagi hak roh, kena bagi hak jasad, kena bagi hak akal. Jadi kita sekarang ni tak adil. Sebab kita ada gemuk tubuh badan dengan makanan yang sedap-sedap. Nanti dulu. Kita pergi pada konsep adil dulu. Ada saya nak bagi satu pengertian yang kedua. Jadi macam Dr. Kamil tu sebelum dia pergi kepada jauh lagi, satu keadilan itu sama begitulah. Begitu kan? Tak sama.
Satu pengertian lain, dia kata al-adlu itu ialah wad'u syai' fi mahalli. Itu keadilannya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Itu pun adil juga tak? Cuba itu hurau-hurai sikitlah. Dalam buku dakwah, dia kata meletakkan sesuatu pada tempat ni. Kalau orang tu dia punya potensi tinggi, tak adil kita bagi pada dia kerja-kerja yang kecil. Sebab dia boleh tanggung kerja yang besar. Sama juga tidak adil kita bagi kepada orang yang tak mampu untuk dia memikul tugas yang besar. Macam sekarang ni saya nampak lah contoh. Di parlimen kita tu, ada ahli parlimen ni tugas dia besar. Tapi kerana lantik orang yang tak bagus, jadi macam kedai kopi dah. Di perbincangan parlimen dilihat oleh rakyat, seperti perbincangan kedai kopi. Sebab kita tidak adil dalam melantik wakil rakyat. Kita taksub kepada parti kita. Jadi orang parti kita pandai tak pandai, bodoh, jahil, alim tak alim pun kita lantik atas dasar taksub kepada parti. Itu tak adil. Tapi semalam speaker dah bagi tahulah. Dia kata Dewan Yang Mulia ini patutnya diisi dengan, jangan macam baru ni lah. Kita tengoklah dalam sidang akan datang. Kita minta lah wakil-wakil rakyat kita tu supaya educate masyarakat kita lah. Sebab itu suatu nilai yang buruk kita berikan kepada masyarakat. Orang kata, oh lagu ni pemimpin. Bukan saja caci mencaci jauh-jauh. Dalam parlimen pun caci mencaci. Jadi memberi suatu nilai yang buruk. Sedangkan di barat. Something. Di barat, dalam parlimen dia nampak cerdik kan. Jadi bila kita demokrasi berparlimen, lepas tu pula saya baru ni saya sebut, kata kita bola Asia dalam TV-nya, kalau nak balas lagu ni, baik rakyat tak tahu dah. Jadi nak tunjuk hero tu rakyat cuma. Tak? Tak adil lah ni. Kita pun tak tengok dah sekarang. Tak tengok dah? Tengok dah. Dah bosan. Bosan dengan gelagak. Jadi kita nak tengok hak orang negara tak? Kita nak tahu isu-isu yang polisi negara terpenting. Terutama bagi pelaga, bagi rakyat biasa. Cukai naik, cukai turun. Barang, apa ni, saham. Dulu dalam ceramah saya pernah ikut semua. Dia ada orang silap. Ya, okeylah. Ada orang silap faham tu adil ni. Kita ada anak 3 orang. Ada orang menganggap adil ni maknanya bagilah RM20 seorang. Sebenarnya itu tidak adil. Kerana adil ni katalah anak tu sekolah rendah. Anak tu sekolah menengah. Anak tu di universiti. Yang sekolah rendah mungkin RM20. Yang sekolah menengah mungkin 200. Yang universiti tu mungkin 2,000. Jadi itu mungkin adil di situ. Bukan yang mesti sama banyak RM200. Itu yang dia katakan meletakkan sesuatu betul pada tempatnya dah. Walaupun sama-sama anak, tapi hak ni ngaji luar negara. Hak ni ngaji universiti tempatan. Jadi bagi itu tak sama. Tapi sesuai dah. Tapi ada orang kata konsep adil ni kalau kita macam tu, kat maknanya sangat subjektif. Tak? Meletakkan sesuatu. Dia macam mana? Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Subjektif tu. Macam ni. Tapi dia katalah kita beli kasut daripada Itali. Harga RM2,000. Ada yang tak di kaki lah. Kasut beli. Dia songkok. Beli harga RM2,5. Ada dia di kepala. Jadi tidak adil kalau dia tu murah, kita boleh letak di kaki, atau kerana kasut tu mahal, kita letak atas katil misalnya. Itu orang panggil soal pengukuran. Tak? Jadi oleh kerana, jadi bila orang kata gitu,
Maknanya letak ke sesuatu pada tempatnya yang betul. Bagaimana kita nak ukur? Tepat tu betul tak betul? Kita guna kriteria apa? Itu persoalannya. Bagi kita orang Islam ni, kita orang Islam ni, kita kena ambil Quran hadis juga. Ada kena akhir rojak kepada Quran, hadis, akal, dan juga penilaian berdasarkan kepada ilmu lah. Jadi kalau tak ada Quran hadis, kita pergi kepada huruf, akal, kebiasaan dulu. Kalau tidak ada dalam Quran hadis, yang menjadi pengukuran kita ialah kebiasaan dalam masyarakat itu. Sebab itu kasut itu walaupun beli, maka dipakai ke kaki. Sebab itulah nature. Sesuatu itu dah. Jadi nature itu ialah kebiasaan. Dalam Islam dipanggil uruf. Al-urfu, uruf. Maknanya songkok. Jadi saya nak mengepek lagi ni. Kalau orang pakai baju Melayu, pakai songkok Pakistan. Adil tak adil? Macam mana? Menjelekkan. Dari segi pandangan etikanya, tak betul lah. Tak adil lah. Macam kita duduk di Mesir, kita pakai kain sarung. Jadi habis pun budak Arab tengok. Dia tak apa, dia pakai kelambu ke, pakai guni ke. Jadi maknanya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Ada? Maknanya nak pakai songkok, bila kata sut Melayu, mesti songkok hitam. Ada? Jadi orang Melayu ni kalau nak pakai songkok hitam lah. Kena pakai kopiah putih. Jangan kopiah tu merah, kuning, hijau, macam-macam. Itu kita kata maknanya tidak berlaku adil atas normal yang ada atau atas norms yang ada. Dan tidak berlaku adil terhadap budaya Melayu. Kenapa? Dia cacat merubah lah. Ada benda yang saya pun tak tahu dulu. Kita mungkin orang Melayu, orang Kelantan lah pada timur. Berkentut itu satu benda yang aib, memalukan. Saya pergi satu majlis, ni orang luar dari Kelantan lah. Dia tengok nak bercakap, dia berkentut. Jadi dia tak malu apa. Rupanya bakal dia dari budaya dia. Orang kata orang putih kalau berkentut kuat, dia kata very good. Dia senang nak tutup hidung ke apa. Jadi maknanya ada benda-benda yang macam tu. Yang berbeza budaya. Kalau dalam masyarakat Arab, kita sedawa kuat itu lebih aib daripada kentut. Kenapa? Sebab yang ni walaupun sedawa pun sama. Tapi itu kebiasaan kan. Sebab tu kalau kita tengok dengan orang Arab, sering orang putih macam tu lah. Kalau sedawa tu maknanya aib. Maknanya kita balik tadi, pengukuran kepada keadilan itu oleh kerana ia merupakan tidak begitu tidak secara material yang tak jelas, maka kita katakan itu berhenti atas pandangan masing-masing. Benar subjektif. Tetapi kalau pandangan masing-masing itu boleh menyebabkan kacau bilau, misal orang kata, kayu, dia kata, bapa aku dijadikan tangga kayu itulah. Ada? Ataupun kata private. Bapa aku mati dulu, berperang orang politik duk macam tu, kepimpinan. Maka pengukuran yang pertamanya ialah Quran Sunnah. Tadilah. Yang keduanya ialah uruf, iaitu kebiasaan atau normal dalam masyarakat itu. Itu tak? Lepas tu kalau tak ada normal tu, tak ada kebiasaan.
benda yang tidak biasa. Saya ambil satu contoh. Satu contoh lagi lah. Okey. Orang Melayu pantang di jamuh kepala dia. Kepala. Ya. Yeah. Tapi kata ada setengah bangsa tu, jamah kepala tak apa. Jangan jamah punggung. Ya. Yeah. Orang Arab. Arab ke orang India. Orang Arab, dia jamah kepala tu satu kemuliaan. Kita tak boleh dah. Itu sudah, itu masalah. Jadi masalahnya, oleh kerana kebiasaan atau uruf itu, budaya itu berbeza-beza, maka dalam menentukan keadilan itu, kita perlu faham tentang budaya masyarakat itu. Jadi kalau nak bawa lagi, banyak kitab-kitab fiqh yang menulis tentang keadilan, tentang apa semua sekali kan, yang menyentuh budaya Arab. Pada zaman kitab itu ditulis, kenalah ditapis balik. Kalau kita just follow kitab tu, maknanya kita memberi hukum yang tak betul, yang tak adil kepada masyarakat kita. Saya nak bagi satu contoh. Kitab dia kata, digalakkan supaya menyapu kepala anak yatim. Macam kita nak terjemah sekarang. Dia tidak menggambarkan budaya kita. Saya nak bangkitkan masalah makan nasi dalam talam beramai-ramai. Ada? Budaya Arab, dia makan roti. Roti. Zaman dulu dah. Roti ni lambok macam mana pun tak ada masalah. Betul tu. Kalau kita pergi ke sekarang ni Masjid Nabawi pun ada diangkat kan. Buah tamar. Tak ada kuah. Tak berkuah. Buah tamar. Kemudian roti. Kemudian gahawa. Tak apa dah letak dalam tu pun. Tapi kalau kita makan nasi ikan singa, letak dalam mana? Saya ada. Dalam gula dah. Gula agak gau. Mana jijik dalam masyarakat kita. Jijik. Betul. Saya pergi ke Mekah tahun 70. Ini dari segi keadilan dan pergaulan. Pergi Mekah tahun 70 di Mina. Jadi tempat saya duduk tu rumah Syekh. Tidak macam sekarang lah, di rumah. Ada orang, saya dengan keluarga Datuk Haji Wan lah, tua ni. Kemudian, bila angkat tu dalam talam kecil tu 4 orang makan kan. Tak seorang yang makan dengan saya tu, batuk tua. Dia akhir macam mana saya pun ambil talan tu lapik kaki saya, jadi kuah tu mengalir kat dia lah. Tapi tak boleh makan lah kita nya. Islam apa macam tu dah. Tapi kalau kita dalam talam tu ada roti, ada buah tamar, kan Nabi makan tamar apa ya. Itu banyak lagi ceritanya. Okeylah. Maknanya kriteria pertamanya ialah uruf atau kebiasaan. Kalau tak ada uruf, dia pergi kepada maslahah, kepentingan. Jadi kalau Quran pun tidak ada, uruf ataupun budaya masyarakat pun tidak ada benda tu baru, maka kita tengoklah berasaskan kepentingan sebenar. Nak letak macam mana dah? Kepentingan sebenar. Itu masalahnya kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, barulah menggunakan kewarasan akal. Bagaimana adilnya itu. Jadi kalau kita... Jadi saya tidak nak sentuh politik Tapi saya sebut satu hari sebenarnya kita ada sibuk soal ada orang balik luar negara, karantin, ada orang tak karantin. Jadi itu juga timbul isu dalam masyarakat. Di mana bila orang besar buat kesilapan, dilepaskan atau didenda dengan murah. Tapi kalau orang awam yang buat kesilapan yang sama,
sampai masuk J lagi. Jadi ini juga menjadi satu perbincangan yang hebat dalam masyarakat. Ya. Jadi di sini juga saya rasa berkait dengan tajuk kita ni. Pak nak suruh hadir ni mana? Hadir ni maknanya yang Nabi sebut kan kalau yang Nabi sebut tu lah. Bila Usama bin Zaid minta syafaat Bani Makhzum ke apa tu. Dia kata, wallahi kalau Fatimah mencuri pun aku akan potong tangan. Jadi kita tengok ketegasan Nabi berpegang kepada prinsip. Jadi adil juga adalah berpegang kepada prinsip bukan ditentukan oleh dia puak kita, dia bangsa kita, dia keturunan kita, dia kalau buat macam tu banyaklah menimbulkan lawan bagi adik itu ialah kezaliman. Ya. Jadi kita tengoklah kalau macam tu persoalannya adakah dalam ayat-ayat Quran mengenai kita kena distancing ni? Ada tak? Dalam bab ta'un, bab apa semuanya tak? Nah. Jadi kalau orang melanggar tu tak boleh lah. Mana melanggar undang-undang Tuhan pun tak boleh. Melanggar undang-undang SIB pun tak boleh. Melanggar adat masyarakat. Katalah dalam masyarakat Melayu dah. Tak kira lah masyarakat lain. Masyarakat Melayu tidak membenarkan kita buka aurat. Katalah ustaz pakai seluar pendek. Katalah. Kata umum pakai seluar pendek. Berjalan tengah jalan. Jadi dengan syarat satu cerita lah. Dalam fiqh satu cerita, tapi dalam norma masyarakat Melayu, ustaz tak boleh pakai seluar pendek. Betul. Atau pakai mask. Ya. Pakai mask. Oh, jadi fitnah tu. Lelaki. Ya. Jadi dalam kes orang politik tak apa tu tak patuh tu macam mana nak suruh hadir? Maknanya kita selalu sebut kepimpinan melalui tauladan. Macam kita dengan anak-anak kita lah. Kita buat contoh-contoh yang tak elok. Lepas tu bila anak kita buat benda tak elok, kita marah. Dia orang panggil apa ni, bagaikan ketan. Menyuruh anak berjalan betul. Jadi nak suruh hadir macam mana? Jadi cakap serupa bikin lah. Dan nak suruh hadir macam mana jadi? Bikin macam cakap lah. Macam hadir. Nak suruh hadir macam mana? Soal sanggah. Atak-murunan nas. Atansawna anfusakum. Atak-murunan kitab. Kamu menyuruh orang buat satu benda. Kamu sendiri pun tak buat. Itu besar murka Tuhan. Ada saya ingat kita belajar bahalarah dulu. La tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun alaika idza fa'alta azimun. Jadi dia merokok, dia larang orang merokok. Jadi siapa yang nak dengar? Jadi akhirnya boleh menjatuhkan kita punya credibility lah. Sebab orang akan kata cakap tak semua bikin. Okey lah. Terutama kita orang agama lah. Kita orang agama ni kita pergi mengajar qala Allah Ta'ala, qala Rasul, Islam zaman sahabat lah. Tiba-tiba kita buat perkara yang bohong. Ya, tak betul. Okey lah. Janji. Ya, waktu tu kita suruh polis lah. Polis buat siasatan lah ni kita macam mana. Kita serah kepada Kementerian Kesihatan bila supaya buat hukuman secara adil dan serah kepada keselamatan dalam negeri dan undang-undang supaya buat adil. Kita setakat tu lah dulu waktu tu. Kalau kita balik kepada keluarga macam mana? Nak apply kita diri dulu. Diri dulu. Okey. Pertama ada orang yang kita sebut gila kerja. Orang gila kerja ni 24 jam dia nak kerja. Tak cukup kerehatan. Atau tak cukup makan minum. Atau dia cukup makan minum. Tapi dia tak membaca. Dia tak tambah akal dia dengan ilmu pengetahuan. Tak ada juga. Atau dia membaca cerdik.
Dia tak isi dengan roh dan sebagainya. Jadi dia tak melahirkan manusia yang seimbang. Ada hadis ke? Cerdik ada Islam suruh. Insan soleh itu ialah insan yang adil. Insan yang seimbang. Seimbang antara marah dengan baina al-huzni wal farah. Gembira dan sedih. Baina sa'ada wa syaqa. Jadi banyak dalam Islam tu al-khawf wal raja, al-ridha wa syukr. Jadi itu yang memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepada kita. Ar-ridha wa syukru itu mana apa? Mungkin orang tak faham. Lah maknanya terima. Terima dengan suka hati. Apa-apa yang berlaku kepada kita setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, dan bila Tuhan bagi musibah, itu mungkin membagi satu peringatan, satu amaran. Dan setengah-setengah hadis mengatakan menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga satu penyakit yang datang, hatta demam pun menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita sabar. Tapi kalau kita tak marah ke Tuhan, pula apalah Tuhan ni, orang lain semua sihat, aku tak sihat. Akhirnya dapat dosa pula, tidak ada kesabaran. Jadi Islam kita tengok dia punya holistik. Cuba bagi contoh-contoh lain yang tentang adil terhadap diri sendiri ni, apa lagi? Sekarang ni, diri kita dengan keluarga lah kita kata. Diri sendiri, kita, itu dah keluarga. Diri sendiri. Kita kata dalam diri sendiri pun, kita perlu kepada basic need. Ataupun keperluan asas. Keperluan asas bagi manusia, makanan yang baik, minuman yang baik, pakaian yang elok, kemudian rawatan, kalau sakit hospital, dan pergi pula benda-benda yang hajiat, benda tahsiniat, ada kenderaan yang hajiat itu apa maksudnya? Ada rumah. Hajiat itu maksud apa? Hajiat itu benda-benda yang diperlukan. Kena translate, takut orang tak faham. Hajiat tu sekarang ni, zaman sekarang ni lah. Ada kenderaan. Rumah tu daruriyat, wajib. Kenderaan ni, sekarang ni kita ada Grab, kita ada apa, kita ada kereta pun tak apa. Boleh Grab, boleh naik taksi. Tapi ada kemudahan. Untuk kita dan juga untuk keluarga. Anak sakit, ada hospital. Ada duit untuk merawat keluarga. Jadi benda-benda ini merupakan perkara-perkara basic yang kita sebut termasuk dalam maqasid syariah. Dia maknanya beginilah, saya tolong terangkan. Maknanya satu daripada kriteria keadilan terhadap diri ke, terhadap keluarga ke, apa-apa semua sekali. Oleh kerana benda-benda ni, benda yang saya katakan tadi atau maknanya dia subjektif, maka Islam memberi berapa tadi? 3 kategori. Tak? Satu daruriyat, iaitu sesuatu kepentingan. Maknanya kepentingan yang menyentuh survival. Satu. Taraf yang kedua iaitu hajiat, iaitu keperluan hidup. Jadi hajiat ni keperluan hidup yang tidak menyentuh survival tak. Tak ada kereta pun kita boleh survive lagi. Ada Grab, ada taksi. Kalau kita dah sebut Grab sama pun kita tak ada juga. Tak berlaku ada pada taksi. Kemudian tahsinat itu ialah keperluan mewah. Keperluan mewah tak. Radio lah, telefon, handset lah. Jadi kalau orang utama ke handset dulu, sebelum pada rumah, tak, rumah sewa, handset mahal-mahal. Itu tak ada tu. Tak? Ya banyak rumah sewa, kereta mahal. Rumah tu daruriyat. Rumah. Kereta tu hajiat. Rumah tak beli. Rumah tak beli. Pakai kereta mahal. Sewa. Itu tak betul tu. Kereta mahal, kereta mewah. Tak adil tu. Tak betul lah.
Itulah. Gak orang kita banyak lah lagu tu. Duk nak action dengan rumah. Tapi lagu orang kita ni, dia suka buat kebajikan. Kebajikan lagu mana? Suka buat kebajikan, bagi derma. Hutang orang tak bayar. Oh. Jadi hutang tu wajib bayar. Sedekah infak tu sunat. Jadi kita melebihkan sunat daripada yang wajib. Jadi banyak benda. Kalau macam tu gak saya nak sebut atau hadis saya nak buka pondok perdana ni kan. Payahlah nak cari derma. Tapi bunyi kata kalau nak pergi kurban di Mojo ke Vietnam mudah pergi lah. Untuk hadir lah terhadap pendidikan bangsa lah. Koguan. Okeylah, kena ingatlah masyarakat kita 3 tu. Jadi 1 di atas sekali ialah kepentingan hidup. Kemudian baru keperluan. Lepas tu barulah kemewahan. Tu. Lepas tu? Sama juga sekarang ni. Soal yang basic. Kita ada fardu ain, kita ada fardu kifayah. Sebenarnya fardu ain diutamakan daripada fardu kifayah. Ramai orang yang beria-ria melakukan kerja-kerja fardu kifayah dan masa yang sama fardu ain tak beres. Semayang pun boleh pantang lagi. Baca Fatihah pun tak betul katakanlah. Bacaan semayang pun kita tak faham. Jadi kita nak buat benda-benda yang boleh buat tapi kita panggil tak betul berjalan lah. Saya ingat masa muda-muda tu. Ingat ke? Johan Qari antarabangsa Abdul Manak Sasailuh, orang Thailand. Ni masa duduk di Kelantan ni, orang panggil saya bersyarah. Orang panggil dia baca Quran, lepas tu dia berqasidah pula dalam bahasa Melayu. Apa dia sebut? Dia kata ada orang itu masa tu majlis Maulidin Rasul. Dia kata ada orang sibuk-sibuk buat majlis Maulidin Rasul, tinggal solat asar. Macam tu ada? Kau macam mana? Yalah. Sama lah. Kenduri kendara pun macam tu juga kita. Kenduri kendara macam tu juga. Orang sampai tertinggal Zuhur Asar kerana meraihkan tetamu yang datang ke majlis kenduri. Padahal dia boleh ambil masa 10 minit. Pergi sembahyang. Nak raih tetamu dia tu lah. Terutama hak mari tu menteri ke, DO ke, orang besar-besar ke, dia raih lah. Tinggal semaya dia tu. Dia tidak berlaku adil kepada dirinya sendiri. Begitu kan? Mana dia terpaksa buat dosa kerana nak meraihkan orang yang macam tak dia semua sekali. Iyalah, itulah. Dari segi... Saya nak tanya satu soalan yang lama dah. Lekat dalam kepala saya lah. Nak tanya pula dah? Nak tanya pula. Okeylah. Ada yang masyhur lah. Ustaz-ustaz dia baca di masjid. Qadi itu hakim. Dia bagi 3. 1/3 masuk syurga. 2/3 masuk neraka. Jadi hadis ini sebenarnya dari satu segi sebab orang takut nak jadi qadi. Takut nak jadi hakim. Takut jadi lawyer, belajar undang-undang dan sebagainya. Macam mana kita nak tafsir hadis? Dia pertama sekali kita panggil jawatan-jawatan kritikal. Jawatan kritikal ni maknanya bukan saja qadi tetapi pemimpin. Kita boleh bagi kepada 3. Pemimpin yang 2/3 Nabi kata qadi 2/3 masuk neraka. 1/3 masuk syurga. Jadi orang yang berani mengambil jawatan-jawatan kritikal, mufti pun sama juga. Kalau fatwa tak betul,
Qadi pun sama juga. Bukan qadi lah, hakim. Tak betul. Pemimpin. Tak betul. Ketua pejabat. Tak betul. Guru. Sebab kita ni pun tak betul. Macam tu juga. Cumanya, mungkin ada situasi di mana Nabi kata tu di hadapan orang yang semacam itu. Sebab itu hadis ni kita kena faham. Dia tidak macam Quran. Hadis ni, Quran pun ada kan, sebab nuzul. Sebab turun dah. Hadis ni ada sebab urut. Sebab mengapa hadis Nabi kata macam tu. Dulu saya ada lah ni, ingat. Masa mula-mula balik pada Mesir dulu lah, saya balik dulu. Kemudian Rahimi, ingat Rahimi? Jadi Rahimi ni, dia dapat surat tawaran jadi qadi. Ayah dia tak bui lah weh. Tak bui lah weh. Lepas tu, dia macam mana telitah pergi tanya saya. Pergi tanya saya, dia kata Rahimi di rumah tu apa nak jadi qadi. Bapa ya Haji, bui lah. Hadis kata qadiyani finnar wa qadin fil jannah. Rahimi ada lagi lah ni tak? Sehat lagi tak? Ada. Kata Abang Haji, walaupun dalam hadis ni Nabi kata 2 qadi masuk neraka, 1 qadi masuk syurga. Abang Haji ngaji kitab fiqh ke? Ngaji. Ngaji usul fiqh ke? Ngaji. Ini satu contoh Abang Haji. Ini mansus. Kiasnya, supaya juga. Orang pun Abang Haji pun masuk neraka juga kalau ngajar tak betul. Dia pun, Oh, kalau kata kat ustaz, nak klik nak suruh Rahimi cerima lah. Dia pun ambil sebab, klik nyok. Oh, puas hati dia kata. Jadi klik tu Rahimi bolehlah jadi qadi. Tu cerita tu. Sedangkan hadis ni, dia dipanggil, dia panggil khusus sabab. Umum al-murad. Sebab urut tu sama. Mana satu ya, yang untuk jadi qadi tu betul. Dari segi ertinya, apply untuk semua orang. Itulah pandangan saya. Jadi itu cerita kes dengan ayah Rahimi nama apa. Rahimi bin Gafal. Bukan qadi saya. Haji Daud. Haji Daud. Kau dia nak tanya. Dalam sejarah ni, orang selalu rojok soal keadilan ni. 2 Umar lah. Satu Umar bin Al-Khattab. Dan yang kedua Umar bin Abdul Aziz. Jadi selalu kalau buat keadilan ni, 2 ni selalu dirojok lah. Sebagai benchmark. Ya. Tinggi lah. Betul. Kenapa timbul 2 tu? Padahal lagi orang lain. Contoh tu. Dia macam ni. Masa Umar ni, dia masa Nabi tu, masa yang paling ideal. Kan? Kemudian, masa Abu Bakar, masih lagi, sebab zaman yang masih lagi tak berubah. Bila lepas Abu Bakar tu, masyarakat mula kacau. Berlaku kekacauan politik lah apa semua sekali. Jadi bila Umar betulkan, itu orang kata Umar telah reform, telah tajdid semula, mereformasikan masyarakat itu. Jadi banyaklah benda-benda yang diperbetulkan. Maka lahirlah Umar itu sebagai seorang reformis yang membetulkan semula keadaan yang tak betul. Tak? Kemudian lepas Umar tu, marilah siapa dia? Osman. Berlaku fitnah zaman Osman. Gitu kan? Jadi, orang mengharapkan Ali apa semua sekali itu, itulah sampai kepada zaman Muawiyah tu berlanjutan lah. Sikap tidak adil tu, pemerintahan beraja yang tidak bersikap adil kepada rakyat. Macam-macam. Sebab itulah kutuk kepada macam-macam. Sampai kepada peringkat Umar Ibn Abdul Aziz. Nah, dia reformkan. Maka itulah sifat-sifat keadilan itu nampak. Jadi orang lain itu adil juga, tetapi adil dalam suasana yang sudah establish. Okey lah. Sudah establish. Tapi dia ni
dia membetulkan balik. Sebab itulah kehebatan Imam Ghazali pun, kerana dia membetulkan balik pemikiran-pemikiran fiqh yang sudah sekularisme, jadi sudah jadi sekular. Itulah. Tapi kalau kita tengok sejarah. Ada kan sekarang ni ada pula. Ya. Bila sebut Imam Ghazali ni, ada orang-orang yang belajar bidang sains sekarang ni. Dia selalu mempersalahkan Imam Ghazali. Kerana Imam Ghazali lah menghentam falsafah dan sebagainya tadi. Balik ke tasawuf menyebabkan dunia Islam mundur. Saya baca 3 hari ni pun ada orang selalu lah mengkritik kononnya Imam Ghazali lah yang menyebabkan dunia Islam malak dari segi kemajuan sains, teknologi dan sebagainya kerana dengan bukunya Tahafut Al-Falasifah. Ini kita tak betul, bukan Imam Ghazali. Dia masa tu berlaku ekstremisme di kalangan ahli saintis, falasifah, sampai meninggalkan asas-asas agama yang murni. Jadi masa tu pemikiran sudah begitu tinggi dan kita telah menerima falsafah-falsafah Cina, India, falsafah Barat, dan orang mula menggunakan falsafah begitu tinggi. Maknanya majulah sains dan teknologi kerana dari segi ilmu tauhidnya, mazhab ke apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah yang menggalakkan orang menggunakan pemikiran al-mahd. Jadi Imam Ghazali bila berlaku penggunaan pemikiran yang sudah menyeleweng daripada asas-asas keagamaan, maka beliau menyerang pemikiran-pemikiran filsuf itu untuk membetulkan balik. Ini nau'un reform juga lah. Itu jenis reform. Jadi sepatutnya pemikiran Imam Ghazali itu dibaca dalam konteks itu. Tapi bila kita pergi baca dalam konteks sekarang di mana sains dan teknologi lemah dalam masyarakat kita, kita lah yang salah. Nah, tak betul baca dalam konteks itu. Imam Ghazali kata, Orientalis pun kata, dia kata sampai kepada abad yang keberapa, sampai zaman Abu Hanifah tu. Dari segi fiqh lah ni. Saya tak sentuh dari segi sains teknologi, Ibn Rushd. Dia kata fiqh tu sudah menjadi sekular. Pemikiran-pemikiran ulama tentang hukum telah menjadi sekular sebab mereka itu banyak menggunakan pemikiran qiyas, terutama sekali fiqh Hanafi. Maka Datuk Imam Ghazali, dia betulkan balik. Sebab itu pada setiap 100 tahun itu ada mujaddid. Tetapi tajdid Imam Ghazali itu berasaskan kepada keburukan yang ada pada waktu itu. Saya nak lanjut sikit lagi kan. Begitu juga oleh ahli tasawuf. Bila ahli tasawuf sampai kepada satu peringkat di mana kemewahan yang tidak terkawal dalam masyarakat Islam, sampai khalifah-khalifah istananya besar dengan mewah, kemudian di istana-istana tu pula ada tarian gelek lah, makan yang mewah. Nah, lepas tu orang tasawuf nak betul kan, dia kata ad-dunya jifatun wa talibuha kilabu. Dunia ini bangkai dan orang yang mencari dunia itu anjing. Itu nak betulkan masyarakat tu. Tapi kita nak guna bahasa tu untuk masyarakat kita yang lemah dari segi ekonomi dan keuangan, tak betul kita lah. Cara kita mau kritik salah tu tak betul. Jadi makna sekarang ni, dari segi adil zalim ni juga terbalik kepada kita yang mengajar-mengajar ni lah. Masuk pendakwah di masjid dan sebagainya, tidak memberi perspektif yang betul terhadap sesuatu keadaan. Ya. Macam juga saya rasa lah, orang selalu mengkritik Maududi, mengkritik Syed Qutb. Jadi dia juga ada suasana zaman dia dan persekitaran dia yang mungkin bila dibaca sekarang ni, maka lahirlah orang-orang yang mengkafirkan masyarakat, mentorukkan pemerintah,
Memfasikan ulama dan macam-macam lagi. Orang yang kritik Syed Qutb sekarang, tapi sedihnya termasuk ingatlah Pok Cik kita tu, Qardawi. Dia tidak faham politik zaman Nasir. Apatah lagi orang-orang Malaysia ni, dia tak pernah pergi Mesir pun. Saya ada di Mesir pada zaman Nasir tu. Nah, berapa ramai kerajaan rejim Nasir tu jail orang, bunuh orang, apa semua sekali tu. Jadi Syed Qutb bangkit membela kebenaran pada waktu itu dengan melaknat apa-apa ni, apa semua sekali. Jadi saya dengan Ku Aziz masa tu, dia kata, Mahmud, kalau you nak lawan ekstremis, kamu kena ekstremis sama. Itu Syed Qutb. Maknanya ekstremisme yang ditentukan, yang ditunjukkan oleh Syed Qutb pada waktu itu ialah untuk melawan ekstremisme jahat politik di bawah pimpinan Nasir dan kawan-kawan dia pada waktu itu. Ini. Jadi masalah tu kita baca dah lepas tu tulisan wartawan-wartawan yang ditangkap tu. Tengok kan, dia kata, aku bila duduk dalam penjara itu berapa hari aku tidak diberi minum. Akhir sekali aku minum air kencing sendiri. Ingat, Dr. ingat tu buku tu. Ditulis oleh Ali Amin. Seorang wartawan yang difitnah zaman Nasir. Tiba-tiba dia kata ada orang pegawai penjara tu dia holos satu gelas air. Maka aku rasa ini seolah-olah air pada syurga. Azabnya orang itu. Hak bunuh tu kira lah. Hak bunuh. Jadi Syed Qutb bangun menentang. Kerana tentangan Syed Qutb ni lah juga maka istiraki sosialisme di Mesir tu menjadi agak sederhana sikit. Lepas pada Presiden Nasir tu. Jadi kita sekarang ni, bila kita baca Zilal, kita baca Ma'alim, dalam konteks sekarang, maka Malaysia pula. Di Malaysia pula, maka tak kita kena baca ini sejarah pemikiran. Sesuai betul pada zaman dia. Jadi untuk masa ni kita harapnya Qardawi juga mengkritik Syed Qutb itu sebenarnya tidak kritik macam tu, tapi orang duk bawa Qardawi kritik macam tu dah. Jadi macam maknanya dia kata itu zaman Syed Qutb, itu zaman dia lah. Zaman kita ni sudah agak berubah. Sebab kita pun sendiri perlu juga mengatakan bahawa tidak semua yang dikatakan oleh Qardawi itu betul. Dia kata macam mana? Ada buku Ibn Qaryah Wal Kutab tu, dia banyak bela Syed Qutb. Dia bela juga. Itu buku tu buku zaman mana tu? Buku autobiografi dia. Yang terbaru lah kot. Bagus lah tu. Mana dia maknanya tak kita baca dia itulah pandangan dia sebenar. Tak. Tapi mungkin buku-buku lain tu dia sebutlah juga dia cuba makna bagi dia nak betulkan pemikiran orang sekarang ni yang menganut pemikiran Syed Qutb itu tidak berasaskan kepada kepahaman sebenar situasi yang ada pada waktu itu. Inilah yang perlu kita peringatkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang balik daripada Mesir, yang mengajar kita tafsir Zilal misalnya di masjid, di surau, dan memberi syarahan secara harfi tadi. Tanpa memberi latar belakang yang berlaku. Dan saya ingat buku-buku Syed Qutb sajalah. Masuk hadis Nabi, termasuk kitab fiqh dan sebagainya. Jadi ramai lagi orang-orang yang saya rasa dah tak sampai ke langit dan tak sampai ke bumi ni. Di awal-awal. Jadi mengajar masyarakat yang menampakkan ajaran Islam ni macam itulah. Terlampau ekstrim dan sebagainya. Semalam kami MDN mesyuarat sikit ya. Termasuklah grup dakwah ni, saya kata macam ni lah. Kata anak-anak kita pendakwah yang
sangat popular ni kita upgrade lah. Kita masukkan dalam agenda, kita upgradekan mereka itu supaya populariti mereka itu digunakan dengan secara yang baik. Mana kita pertingkatkan kemampuan dia supaya macam tadi lah. Jangan setiap yang kita baca itu kita muntahkan kepada masyarakat. Saya pernah ni, saya tak sebut nama tu masa duduk di Mesir kan. Kata entah ni macam tak ada perut. Oh, dia marah lah. Pasal apa? Setiap yang entah baca tu, entah cerita ke orang sebagai satu hukum. Tak betul macam tu. Entah kena baca, proses dulu dalam kepala entah tu, barulah dia punya kesimpulan tu bagi kepada masyarakat. Jangan kalau kita baca macam terus mari begitu, tak betul lah. Jadi benda tak sesuai dengan apa tu. Tapi ada kemungkinan ramai orang tak sampai ke situ. Ramainya yang makan muntah. Dia tak boleh nak proses dan tak boleh sebab tidak cukup alat dalam pemikiran dia dan dalam ilmu yang dia miliki. Ya. Ini membebankan masyarakat. Saya tengok kesan di kalangan bekas pelajar kita lah. Yang masa saya duk kata dulu tu, dia kata dia ni boleh pertikaikan ilmu dia, lebay tak lebay. Dan bila dia tua dia tahu. Jadi bagaimana kita menyesuaikan diri, menyesuaikan pemikiran dengan keperluan masyarakat tu dia faham lah. Tapi yang betul-betul ekstremis tu tak tahulah sekarang ni. Tapi kebanyakannya boleh menerima apabila dia sudah matang. Jadi sekarang ni berhadapan dengan para pendakwah popular kita yang tidak cuba mencari isi yang sebenar untuk sebagai isi dakwah tu, kita harap dia cuba mematangkan lagi lah supaya tidak dhalla wa adalla, mematangkan lagi dan supaya masyarakat kita dapat faedah yang banyak daripada populariti dia adalah macamlah seorang penyanyi yang popular tetapi menyanyi lagu-lagu yang cabul. Nah, kita perlulah didik dia supaya dia menyanyi lagu-lagu yang sewajar, soal environment ke, soal kemanusiaan ke. Nantilah sikit lagi kita ajak forum penyanyi. Saya duk cari, saya tak jumpa lagi ni. Orang yang sanggup menyanyi ke, berforum ke, seorang seniman yang betul-betul susah nak cari. Sektor ni lah saya masih gagal untuk dapat. Mudah-mudahan Tuhan tunjuk sesuatu dia, kita boleh berbincang dengan mereka itu. Kesimpulan. Satu lagi kita tak sebut tadi. Selain daripada keadilan tu, Tuhan kata kena ada ihsan. Ada sikit masa lagi. Keadilan itu, awak salah saya hukum. Tak. Bila saya hukum, ikut saya lah asal mencapai kepentingan hukuman tu. Tapi Tuhan kata, selain daripada hukum tu, satu balas satu balas dua, dia akan ada ihsan. Sebab tu, dia kata ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nabi tanya, apa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Saya baca zaman dulu tak faham-faham lagi tu maknanya. Ihsan tu maknanya setara tumun. Kita semua Tuhan tu macam duduk depan Tuhan macam mi'raj. Nabi kata as-salatu mi'rajul mu'minin. Semaya itu ialah mi'raj pada orang mukmin. Jadi orang kita terjemah ihsan itu ialah ke-19. Sebab dalam Al-Quran wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan dengan ibu bapa itu mesti berlaku ihsan. Maknanya ke-19 lagi ibu bapa. Tak faham lagi. Nah, bagi satu ayat lagi. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Bila kamu diberi salam, salamlah dengan lebih ihsan. Apa maknanya? Baru kita faham sikit. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha. Haddu syafra.
Jelas. Nabi kata kalau sembelih, sembelih dengan ihsan. Apa yang ihsannya? Pertajamkan pisau. Maknanya ihsan itu, di atas daripada keadilan itu, ada kita kata kecemerlangan. Maka bila kita nak menghukum sesuatu kes, kita jangan melihat kepada soal 1 kali 1 jadi 2. Itu pemikiran biasa. Tapi pemikiran cemerlang ialah yang boleh membawa ekonomi maju kepada Korea, macam mana kita nak jadikan 1 kali 1 tu jadi 3. Maknanya kelicinan cara kita membuat hukum dan sebagainya itu. Jadi kita, maknanya kesimpulan kitanya, dalam hidup ini kita kena bersikap adil, dan dalam menentukan keadilan itu kita mesti cemerlang. Jangan kata ini adil dah ni, ini adil dah ni. Tak, mesti cemerlang. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang panggil celoteh adik beradik. Jadi macam daripada kami duk berbual, kami pun tak pernah berbual benda-benda yang lain selain macam ni lah. Jadi inilah cara perbualan kami, dan insya-Allah dengan ini, suka ke tak suka masyarakat, kita harap kalau dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kita boleh berbual macam ni, bukan duduk caci orang, duduk mengumpat orang, duduk kata uduh ke orang. Alangkah bagusnya keluarga kita tu kalau perbualan dalam keluarga itu berasaskan kepada kebaikan-kebaikan ilmu Islam, agama dan sebagainya. Dan dengan itu, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.